wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan lagi usia kita untuk bertemu dengan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan kita memasuki bulan Rabiul Anwar, bulan yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan membacakan tentang hal ihwal penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan risalah yang amat indah yang dinamakan dia Badrut Tamam wan Nujumus Sawaqid. Tak inilah karya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fattani. Jadi cerita berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga manaqib Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga para sahabat yang empat di kalangan Khulafaur Rasyidin. Dan saya tengok mungkin beliau ambil dari kitab ni lah, kemungkinan Al-Anwarul Muhammadiyah, yang ni ringkasan kepada Al-Mawahibul Laduniyah. Al-Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Kerana Syekh Ahmad Al-Fattani hidup sezaman dengan Syekh Yusuf An-Nabhani, ataupun mungkin beliau mengambil daripada kitab Mawahibul Laduniyah terus, atau mungkin beliau merujuk dari kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Khasa'is Al-Kubra Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, jadi tanpa membuang masa saya baca kitab ni lah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. cerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjemah kot bismillah. Dan lidah orang terjemah. Kepada pergi baca kitab, dengar baca kitab, dia dah terjemah bismillah ni. Alhamdulillahil hadi al-mu'ini, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya bermula puji bagi Allah Ta'ala. Sebab apa puji Allah? Antaranya yang menunjukkan kepada agama yang sebenar. Dia bagi hidayah kepada kita untuk beramal dengan agama Islam. Lagi yang menolong kepada kita untuk buat taat, dan memberi rahmat. Memberi rahmat, yakni salawat. Memberi rahmat dari Allah Ta'ala. Salawat itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW, yang diiringi rahmat tersebut dengan ta'zim.
dan memberi rahmat dari Allah Ta'ala dan sejahtera, yakni salam sejahtera ia atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Yang murad dengan keluarga ni pada maqam doa ialah semua orang beriman, semua yang ada kalimah la ilaha illallah walaupun dia ahli maksiat. Jangan sesekali kita mengkafirkan walaupun seorang di kalangan ahli kiblat dengan maksiat yang dilakukannya. Dan taulan Nabi Muhammad SAW sekalian mereka itu. Wabak, maka ia adalah setengah daripada barang yang sayugia yang sepatutnya bagi umat bahawa mengetahui ia akan ahwal segala penghulunya. Kita punya ketua kita, istimewa nabinya yang maha mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya jadilah dengan demikian itu, dengan kita mengetahui hal ehwal penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat apa? Kita dapat apa dengan mengetahui hal ehwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya jadilah dengan demikian itu terlebih kejap ia pada yakinnya. Supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi semakin yakin dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan terlebih tetap ia pada imannya. Bila kita tahu, maka kita akan semakin kejap, makin kukuh iman kita, dan bertambah-tambah kemuliaan dan kelebihan mereka itu. Siapa yang tahu tentang Nabi SAW, dia bertambah mulia, tambah lebih, tambah mulia, tambah lebih macam mana? Dengan kita berakhlak dengan akhlak Muhammadiyah, yang mana akhlak Nabi adalah sebagaimana yang kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Dalam riwayat yang lain, bila Siti Aisyah ditanya apakah akhlak Nabi, dia tanya balik orang yang tanya tu, apakah kamu tidak membaca surah Al-Mu'minun? Akhlak Nabi lah tu dalam surah Al-Mu'minun tu, antaranya qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya ialah, yang akhlak Nabi itu ialah awal-awal sekali abda khusyuk dalam solat. Di mana Imam Tirmizi meriwayatkan, ada satu dalam Sunan Tirmizi beliau, ilmu yang awal sekali yang diangkat daripada manusia ialah ilmu khusyuk. Hinggalah kita pergi sembahyang dalam satu masjid yang ramai orang sembahyang jemaah. Dalam ramai-ramai jemaah tu tak ada seorang pun yang sembahyang khusyuk. Allah, adakah kita berada pada zaman ni? Kalau sembahyang jemaah pun tak ada yang khusyuk, apatah lagi kalau sembahyang seorang, apatah lagi kalau dia tak belajar ilmu-ilmu tentang kesempurnaan solat, seumpama dia tak belajar kitab Munyatul Musalli. Itu dia. Bila rujuk dalam kitab Bahrul Mazi jilid ke-19, serta riwayat hadis tersebut. Baik, kemudian
sebab kelebihan mereka itu, dan bertambah-tambah kemuliaan dan kelebihan mereka itu pada hatinya. Itu dia. Hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci, hati kita ada bersifat dengan sifat mahmudah, berakhlak dengan akhlak Muhammadiyah, perangai ubudiyah. Baik. Dan tiada terlihat hamba atas karangan ulama Melayu pada demikian itu. Syekh Ahmad kata tak ada dalam karangan ulama Melayu cerita tentang hal ihwal manaqib baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada terlihat hamba, yakni Syekh Ahmad Fatani kata, atas karangan ulama Melayu pada demikian itu sekali-kali. Maka hamba pungutkan daripada beberapa kitab yang bahasa Arab yang mu'tabarah akan perhimpunan ibarat yang mukhtasarah ringkas, insya-Allah. Dan hamba jadikan dia ini risalah, dan hamba namakan dia Badrut Tamamin Nujum. Itu tertinggal itu, was-sawaqid, Badrut Tamam wan Nujumus Sawaqid, sepatutnya fi ba'di sayril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma li ba'di alihi wa sahbihi nanaqib, pada menyatakan setengah daripada kelakuan An-Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa An-Nabiyul Mustafa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada menyatakan barang yang bagi setengah daripada keluarganya, keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, seperti yang kata tadi, pada maqam doa ialah semua mukmin, semua ada kalimah syahadah walaupun dia tu ahli maksiat. Pada maqam yang tak boleh terima zakat, keluarga Nabi ialah Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Keluarganya dan sahabatnya. Sahabat Nabi siapa? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hayatnya, dalam keadaan dia beriman dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Daripada manaqib, artinya segala kelebihan dan kelakuan yang kepujian, sifat mahmudah, dan hamba peraturkan dia atas 7 fasal. Dalam kitab ni ada 7 fasal. Apa fasal tersebut? Menurut aturan, menurut dia punya ni, fasal tersebut ialah maka fasal yang pertama pada ahwal Nabi SAW daripada permulaan dijadikan nurnya, Nur Muhammad. Nabi tak terima konsep Nur Muhammad ni, dan diperanakkan dia hingga wafatnya. Dan yang kedua pada manaqib Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, anak baginda. Dan yang ketiga pada manaqib Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, cucu baginda, dua orang yang disayangi. Dan segala sifat dan segala fasal yang 4 yang kemudiannya, iaitu pasal yang keempat, 5, 6, 7 ikut urutan pada manaqib Al-Khulafa'ur Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Osman, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 7 fasal semua. Dan mereka itu sahabat yang 4 yang mulia. Siapa? Al-Khulafa'ur Rasyidin. Dan mereka itu sahabat 4 yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
الفصل الأول الفصل الأول في بعض أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan apa? Pada menyatakan al-fasl awal fi ba'di ahwali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang pertama, dia nak cerita apa ni? Fasal yang pertama ni, fasal yang pertama bermula fasal yang pertama pada menyatakan setengah daripada ahwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata bahawasa perkataan atas barang yang bergantung dengan segala sirahnya, yakni sejarah kelakuan Nabi, perjalanan hidup Nabi. Sirahnya sallallahu alaihi wasallam artinya segala kelakuannya yang dipuji itu tiada hampir dapat dihinggakan, tak dapat nak hitung betapa banyaknya akhlak Nabi yang termulia, yang terpuji sampai tak dapat nak hitung. Cukup banyak. Allah. Berkata syair, salah seorang syair kata, wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi, wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Artinya, dan atas berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia dengan keelokannya, habislah zaman, habis waktu. Nak cerita tentang Nabi je. Habislah zaman dan padahal ada padanya barang yang tiada disifatkan. Nak cerita pasal Nabi ni sampai habis waktu pun tak habis nak cerita pasal Nabi ni. Kalau nak kira karangan-karangan yang nak cerita pasal Nabi ni, Allah, ada yang besar berjilid-jilid cerita pasal Nabi, ada yang pertengahan macam kitab Al-Mawahibul Ladunyah, ada kitab yang pendek, yang nipis macam kitab Asy-Syifa, dan ada yang lebih ringkas lagi. Cukup banyak, tak habis cerita pasal Nabi SAW ni. Yang bentuk nasar pun ada, yang bentuk syair pun ada, macam-macam. Artinya, dan atas berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia dengan keelokannya, habislah zaman dan padahal ada padanya barang yang tiada disifatkan Allah. Ada lagi yang tak boleh nak sifat, tak mampu nak disifatkan. Yang boleh nak sifat Nabi, yang cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kenal betul-betul Allah Ta'ala. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut dalam Al-Quran,
engkau ya Rasulullah khuluqin azim, akhlak yang cukup, sangat cukup terpuji. Sampaikan Busairi kata bi'amad da'as min sarafi nabiyihim, apa hujung tu, tinggalkanlah apa yang disifatkan oleh kaum Nasrani ke atas Nabi mereka, Nabi Isa. Sampai mereka kata Nabi Isa Tuhan. Mana ada orang Islam yang kata kat Nabi ni Tuhan? Yang kadang-kadang Wahabi tak faham tawassul. Dia kata tawassul kita minta kat Nabi tak boleh, dia kata haram. Tawassul bukan minta kat Nabi, minta kat Tuhan dengan kemuliaan yang ada kat Nabi, bijahin Nabi Mustafa, dengan kemuliaan Nabi, bukan kita minta kat Nabi. Kita pergi kubur Sayyid Ahmad Al-Badawi, bukan kita minta dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan kedudukan, dengan kemuliaan yang ada kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Macam di Malaysia ni kita pergi apa, maqam Tuan Husin Al-Banjari, Tuan Husin Kedah, ataupun kita maqam Tok Kenali, bukan kita pergi minta dengan Tuan Husin, bukan pergi minta dengan Tok Kenali, kita minta dengan Allah Ta'ala. Contoh tawassul tu panjanglah pula, tak payah contohlah. Baik. Kemudian maka maksud kami bahawa kami menyebutkan daripadanya, daripada apa yang cerita pasal sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang mudah bagi kami, apa dia hijau ni, dia wicca mim pa ya kaf nun, dia nak kata sampaikan apa, wallah alam, boleh jadi sampaikan lah kot, sampaikan jua supaya hasil bagi kami dan bagi mereka yang mutalaahkan risalah ini dan yang membacanya. Kita mutalaah, kita baca kitab ni, kemudian kita rujuk kitab-kitab yang awal yang kita tak faham, kita tanya mursyid kita tanya orang yang lebih alim dari kita, dan yang mendengarnya kita baca sampai orang alim pun dengar, dapat pahala. Yang baca dapat pahala dengan perbuatan dia, lidah dia baca atau dia tengok kitab tu. Kalau yang mendengar, kalau dia ada kitab, kita dia tengok kitab, lepas tu dia dengar lagi, dapat pahala. Bagi mereka yang mutalaahkan risalah ini dan yang membacanya dan yang mendengarnya, insya-Allah taala berkatnya sallallahu alaihi wasallam. Tawassul itu berkat. Tak faham pasal tawassul. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami berkata dengan ketinggian, dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun berkata, telah datang di dalam hadis bahawa awal barang yang dijadikan Allah Ta'ala itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jabir dalam Musannif Abdul Razzaq. Buka kitab ni, apa ada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ataupun kitab asal dia Al-Mawahibul Ladunyah, ataupun kalau siapa yang ada kitab Al-Khasa'isul Kubra Imam Siti, dalam ni ada cerita tentang awal-awal kejadian. Apakah awal kejadian? Awal kejadian.
Kalau nak cari tak jumpa. Banyak juga. Warawa Abd Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jabir tanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-ashya'. Perkara apa yang Allah mula-mula jadikan? Qala ya Jabir inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika min nurih faja'ala dhalika an-nur yaduru bil qudrah haitsu syaa Allah ta'ala ila akhir al-hadis. Dalam kitab Al-Nur Muhammadiyah karya Syekh Yusuf Al-Nabhani, nak sebut Syekh Yusuf Al-Qardawi pula, Syekh Yusuf Al-Nabhani, yang mana diringkaskan dari kitab Al-Mawahibul Ladunya Imam Qastalani. Tapi Wahabi tak terima hadis ni lah. Awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama menerima hadis ni. Cuma kaedah kaifiat Nur Muhammad macam mana tu, yang tu ada perbahasan sikit di kalangan ulama. Cuma kita benda hakikat ni kita pun tak tahu. Hakikat roh kita, ketika Allah tanya kita alastu bi rabbikum, kita boleh cerita ke? Mana nak ingat? Kalau Nabi tak ada cerita dalam Quran, cerita kata Tuhan ambil perjanjian waktu kita di alam roh tentang Allah adalah Tuhan kita, lastu bi rabbikum. Allah tanya kita dan kita semua pakat jawab, termasuk Acah Mutusani pun jawab bala, qalu bala. Semua roh-roh kita ni semua pakat mengaku kata Tuhan Allah tu sebagai Tuhan kita. Rububiyah, uluhiyah, Tuhan. Rabb sama, ilah pun sama. Itu pun satu gak pincangan Wahabi menggunakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah untuk mengkafirkan sesama orang Islam. La haula wala quwwata illa billah. Ada di kalangan geng haraki pun kadang-kadang untuk kerja kafir, tak sependapat dengan orang, guna ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata belaka. Salah mengkafirkan sama orang Islam. Penyakit bahaya tu. Fitnah kafir mengkafir sama orang Islam. Perkara yang dah berlalu tu biarlah berlalu, kita yang diulang. Maka orang lama-lama tu diampunkan oleh Allah Ta'ala benda yang lepas. Baik. Bahasa awal dalam hadis, bahasa awal yang barang yang dijadikan Allah Ta'ala itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Hadis Sayyidina Jabir, awal-awal makhluk ialah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang pada kaifiat menjadikan nur yang mulia itu beberapa riwayat yang berbilang-bilang. Ini yang khilaf di kalangan ulama ni. Riwayat yang berbilang-bilang. Kita ambil jalan yang sederhana. Tengok dia kata apa. Dan hasil sekalian riwayat yang berbilang-bilang tu bahawasa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kala bergantung iradatnya. Allah Ta'ala ada iradatnya, ada kudrah dia, ada ta'alluq dia. Kena mengaji bab tauhid pula. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kala bergantung iradatnya dengan menjadikan sekalian makhluk. Menjadilah
ya Allah Ta'ala menciptalah ya Allah Ta'ala akan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada dijadikan langit dan bumi dan arash. Arash dan kursi dan luh dan qalam dan syurga dan neraka dan malaikat dan sekalian yang lainnya, yang lain daripada yang disebut tu, dengan bahagian-bahagian beribu-ribu tahun sebelum semua makhluk yang ada. Nur Muhammad dah diciptakan sebagai permulaan makhluk, termasuk yang disebutkan arash. Macam mana Pak Wahabi kata Tuhan tu atas arash, padahal yang mula-mula diciptakan tu nur, lepas tu arash tak ada lagi. Habis sebelum Allah cipta arash, Allah duduk kat mana? Cuba tanya Pak Wahabi, tengok. Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat. Allah Ta'ala suci daripada jihah yang 6, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau ada lebih pada jihah tu kalau siapa belajar geografi, ada timur, selatan, barat, tenggara apa tu, yang tu pun tak ada. Allah Ta'ala suci daripada benda-benda macam tu. Jadi awal makhluk adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang elok. Jumhur ulama terima pendapat ni. Yang tak terima Pak Wahabi dan yang sewaktu dengannya. Dan adalah dilihatkan nur itu di dalam padang Alamul Quds. Alamul Quds. Macam mana Alamul Quds tu, wallahu alam, saya pun tak tahu apa kehendak murad dengan kitab ni. Bila tak tahu, kita diam je lah. Dan adalah dilihatkan nur itu di dalam padang Alamul Quds. Maka pada setengah ketika disuruhkan dia dengan sujud, dan seketika dengan tasbih. Disuruh nur itulah, dan taqdis, dan dijadikan baginya akan beberapa hijab. Dijadikan bagi nur Muhammad tu beberapa hijab. Allah dengan makhluk pun jadikan beberapa hijab, tambahlah lagi dengan Khaliq. Didiamkan nur Muhammad di dalam tiap-tiap hijab itu beberapa masa yang panjang. Allah mengucap tasbih, ia nur tu, nur Muhammad bagi Allah, mengucap tasbih ia nur Muhammad itu bagi Allah Ta'ala dengan tasbih yang tertentu. Maka kemudian daripada dikeluarkan dia daripada segala tirai ataupun hijab itu, bernafas ia dengan beberapa nafas. Maka dijadikan daripada segala nafasnya akan sekalian roh anbiya. Mula-mula roh anbiya dulu, dan awliya, dan siddiqin, dan syuhada, dan sekalian mukminin, dan sekalian malaikat. Buat yang baik-baik dulu. Dan kemudian daripada menjadi Allah Ta'ala akan Adam alaihissalam daripada tanah, dihantarnya akan nur itu pada dahinya Allah. Lepas Allah ciptakan Nabi Adam, Allah buh nur Muhammad ni kat dahi Nabi Adam. Sebab tu yang suruh malaikat sujud kat Nabi Adam tu. Apa ilah dia? Ilah
malaikat diperintahkan sujud kat Nabi Adam tu sebab Nur Muhammad tu lah. Kemudian berpindah depan Nabi Adam tu, kemudian berpindah nur itu kepada Nabi Syis, anak Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Yanush. Yanush ke Yanash, Ya Alif Nun Shin, mungkin anak Nabi Syis. Dan demikianlah berpindah-pindah ia daripada segala bapa yang suci kepada segala anak yang baik hingga sampai ia kepada Abdul Muttalib, dan tercemerlang ia pada mukanya, pada muka Abdul Muttalib. Jadi berpindah-pindah. Tengok ibarat dia tu. Kemudian berpindah nur itu sampailah berpindah-pindah ia daripada segala bapa yang suci. Dengar baik. Berpindah-pindah ia daripada segala bapa yang suci kepada segala anak yang baik hingga sampai ia kepada Abdul Muttalib, dan tercemerlang ia pada mukanya. Allah. Daripada ibarat ni kita dapat faham apa? Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, begitu juga Abdul Muttalib, semuanya adalah ahli syurga. Semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun pendapat yang paling lemah sekalipun, di kalangan apa yang kata ayah Nabi Muhammad Abdullah dan juga Abdul Muttalib, pendapat yang paling lemah mengatakan ianya adalah ahlul fatrah. Bila ahlul fatrah, maka mereka adalah ahlul syurga. Sebab Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum hinggalah dihantarkan Rasul. Kalau tidak, lagi semua akan kata, Ya Allah, kami tak tahu tentang agama yang betul, kami tak tahu kata tentang kewujudan Engkau sebagai Tuhan, Engkau tak hantarkan Rasul. Jadi siapa-siapa yang hidup antara dua zaman Rasul yang tak sampai seruan dakwah Rasul ke dia, yang itu disebut sebagai ahlul fatrah. Al-fatrah insya-Allah masuk syurga. Dan dalam ayat Al-Quran ada ayat, saya tak ingat surah apa, dia bunyi wa taqallubaka fis sajidin, fis sajidin. Allah membolak-balik wa taqallubaka fis sajidin. Jadi berdasarkan ayat tu, ulama mentafsirkan fis sajidin, yakni nur Nabi Muhammad berpindah daripada bapa kepada bapa kepada bapa, begitu juga daripada bapa turun kepada mak, bapa turun kepada mak, ibu dan bapa, yang mana semuanya fis sajidin, di kalangan yang sujud, dengan makna kesemua ibu bapa Nabi hinggalah ke atas sampai Nabi Adam adalah di kalangan orang yang as-sajidin, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini satu lagi hal. Wahabi ni suka pelik-pelik sangat, sampai dia kata Nabi ni mak pak dia duduk dalam neraka. Masya Allah. Kalau kita ni pun, bila orang kata ada ibu bapa kita masuk neraka, kita pun geram. Ini kan pula dengan Sayyidul Anbiya, Sayyiduna ala al-itlaq, Sayyidul Atnam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bawa pandangan pelik-pelik. Saya tak ikut Wahabi sangat. Bila ngaji lelok cari Tok Guru. Baik.
dan dengan berkatnya. Dengan berkatnya, dengan berkat Nur Muhammad itu, berhadap tuan Nabi iaitu Abdul Muttalib kepada Allah Ta'ala pada Ashabul Fil. Waktu tu Abrahah pergi serang Kaabah. Jadi waktu tu Nur Muhammad tu, dengan ada Nur Muhammad di dekat dengan Abdul Muttalib tu, pergi jumpa dengan tentera gajah Ashabul Fil. Dan mereka itu tentera Ashabul Fil tu siapa? Mereka itu tentera yang datang daripada pihak Raja Habsyah, iaitu gubernur dia Raja Abrahah, dengan beberapa banyak gajah siap meruntuh mereka itu akan Kaabah. Tujuan mereka main hantar dengan tentera gajah tu untuk apa? Tujuan dia untuk nak runtuhkan Kaabah. Panjanglah cerita dia. Kita nak tahu tentang kes ni lah. Dan dibinasanya akan mereka itu, yang tentera gajah tu, gerombolan mereka tu dengan beberapa banyak burung ababil. Cerita ni masyhur, dirakamkan dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Tarmihim bihajarati min sijil, tayran ababil. Yang melontarkan mereka itu, melontarkan kepada tentera gajah itu dengan beberapa banyak anak batu daripada neraka Sijil. Itu dia, berkat Nur Nabi Muhammad tu, jadi selamatlah Kaabah daripada diserang oleh tentera Abrahah. Kemudian berpindah nur itu dan cemerlang ia pada dahi bapaknya sallallahu alaihi wasallam, bapak Nabi Muhammad itu Sayyiduna Abdullah Az-Zabih. Sebab apa dia dinamakan Sayyidina Abdullah Az-Zabih dan digelarkan dia dengan Zabih, artinya sembelihan. Sebab apa? Kerana bapaknya, yakni bapa kepada Abdullah, tuan Nabi lah, Abdul Muttalib, menghendaki sembelihkan dia, sembelih Abdullah tu. Dan kenyataan demikian itu bahawasa kabilah Jurhum, satu kabilah yang duduk kat Mekah waktu tu, yang diam mereka itu pada Mekah, tatkala kedatangan atas mereka itu barang yang mengeluarkan mereka itu daripadanya. Ada satu peristiwa yang mana mereka kena halau daripada Mekah, menyehajalah, menyehajalah sengaja Amru bin Al-Haris Al-Jurhumi kepada beberapa mata benda yang nafisah. Nafisah ni yang bernilai. Dia ambil beberapa benda yang bernilai, harta karunlah, maka ditaruhnya, ditanam di dalam telaga Zamzam dan dikambusnya, dikambus akan harta tu, harta karun tu, dikambuskannya akan dia, dan bersungguh-sungguh ia pada menyembunyinya. Sungguh-sungguh kambus, dia tak nampak apa. Dan lari ia serta kaumnya, yakni kaum Jurhum ni, ke negeri Yaman. Dia lari ke Yaman. Adalah perang lepas tu. Maka berkekalan tersembunyi ia, tersembunyi harta karun tu kadar lebih daripada 500 tahun. Tak lama, 500 tahun
500 tahun Telaga Zamzam tak jumpa, tiada diketahuikan tempatnya. Telaga Zamzam pun terkambuh sekali, hingga mengilham Allah Ta'ala akan Abdul Muttalib, suruh menggali akan dia pada tempatnya dengan beberapa tanda. Dia main beberapa tanda, alamat kat dia, dan demikian itu tanda tu di dalam mimpinya. Main mimpi. Satu lagi pula dah Wahabi kita tanya, mimpi boleh buat hujah ke tak? Mimpi taklah kan cerita dengan Wahabi ni. Dan demikian itu tanda tu di dalam mimpinya beberapa kali. Maka menggalilah ia dan anaknya Al-Haris, anak dia, boleh jadi anak sulung kot, 3 hari. Dan tiada ada bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu jua. Tidak lah, anak dia seorang saja, Al-Harith tu. Dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia. Setengah Quraisy tu ejek-ejek dia dan menegah mereka itu, tak bagi dia kuat, dan merbodoh-bodoh mereka itu akan dia. Maka bernazar ia jikalau memudah Allah Ta'ala baginya, bagi Abdul Muttalib pada menggalinya kan Zamzam, dia nak gali telaga Zamzam tu, dan mengkurnia Allah Ta'ala baginya 10 orang anak laki-laki. Dia nazar kalau dia dapat 10 orang anak laki-laki, dan jadi mereka itu yang menolongnya. Semua anak tu duk tolong dia, bantu dia, nescaya menyembelih ia akan seorang daripada mereka itu korban bagi Allah Ta'ala. Sembelih, dia nazar nak sembelih seorang anak korban untuk Allah Ta'ala, nazar. Maka berkekalan di galinya hingga nyata ia baginya, maka mengucap takbir ia. Dia jumpa lah kali dia jumpa Telaga Zamzam setelah 500 tahun terkambuh. Mengucap takbir ia bagi Allah Ta'ala, dan dapat ia di dalamnya akan 2 rupa kijang daripada emas. Ada tulis ni kijang, boleh jadi dikmah ni. Dan beberapa banyak pedang dan baju rantai. Maka memukul Abdul Muttalib akan segala pedang itu, dijadinya akan dia pintu bagi Kaabah. Dia jadi pintu Kaabah, dan digantungkan 2 kijang emas itu pada pintu itu hingga dicurikan keduanya. Tak lah, tapi gantung kat pintu tu orang dah curi lah. Maka tak kala cukup bagi Abdul Muttalib 10 anak, menyeru ia akan mereka itu kepada menyempurnakan dengan nazarnya, maka menerima sekaliannya semua anaknya akan demikian itu. Maka masuk ia dengan mereka itu ke dalam Kaabah, dan membuang undi ia pada mereka itu, dan berdoa ia kepada Allah Ta'ala memohonkan bahawa dikeluarkan undinya pada mereka yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba keluar undi itu atas anaknya yang bernama Abdullah, ayah dan Nabilah. Maka mengambil Abdul Muttalib akan Abdullah tu dengan tangannya, dan mengambil ia akan pisau sembelihan, dan berhadap ia dengan dia pergi ke tempat menyembelih. Maka berdiri Quraisy, orang Quraisy pun tahan dia, berdiri Quraisy, tak mau bagi dia sembelih. Berdiri Quraisy, mereka buat apa? Pergi sembelih sekali ke? Berdiri Quraisy menegah mereka itu. Quraisy tu akan dia Abdul menegah orang Quraisy akan Abdul Muttalib daripada sembelihnya, daripada sembelih anak dia tu. Kemudian berittifaq, sepakat mereka itu atas bahawa pergi mereka itu kepada seorang perempuan kahinah. Kahinah untuk nujum 4 belalang zaman dulu lah, kahinah. Jumpa Tok Nujum di negeri Khaybar. Maka diceritakan kisah itu baginya, bagi Tok Nujum tu. Maka berkata Tok Nujum tu, berkorban oleh kamu 10 unta. Dia kata korban dengan 10 ekor unta.
dan berbuang undi kamu, buang lagi undi itu. Maka jika keluar undi itu atas anak kamu, keluar undi itu atas anak kamu, maka tambah oleh kamu pada unta, kemudian berundi kamu pula, dan demikianlah hingga redha Tuhan kamu. Maka pulang mereka itu dan berkorban mereka itu, tiap-tiap kali keluar nama 10 unta, kemudian 10 pula, dan demikianlah hingga sampai 9 kali 10. Manakala sampai lepas dah cabut yang pertama tu 9 kali, jadi 10 lah. 9 kali 10, tiap-tiap 10 itu 10 kali 10 100 diundikan, maka keluar undi pada tiap-tiap kali atas Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala cukup 100 unta, 10 kali undilah, keluarlah undi itu atas unta, tak keluar atas nama Abdullah lah. Maka diketahuilah akan bahawasa telah redha Tuhan mereka itu. Jadi selamatlah Sayyiduna Abdullah ayahanda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada disembelih dengan 10 kali undi. Sekali undi 10 ekor unta, jadi 100 ekor unta disembelihkan sebagai ganti nak sembelih kepada ayahanda Nabi itu Abdullah. Sebab itulah Sayyidina Abdullah ayahanda kepada Nabi digelar dengan Az-Zabih, yang nak kena sembelih. Jadi kita berhenti dekat ni dulu, insya-Allah. Cubalah habis, tak habis dalam bulan Rabiul Awal ni, kita habislah bulan-bulan lain. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.